Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Apa khabar orang Sarawak? Sama saya Ghazali Zawawi dan antara tumpuan utama berita hari ini. Lagi sumber pendapatan baharu. Setia berjuang bersama PBB. Undi GPS pembangunan diteruskan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Openg beri bayangan negeri itu akan mempunyai sumber pendapatan baharu yang lebih kukuh. Dengan hasil pendapatan itu, katanya, ia mampu menjamin masa depan Sarawak dengan lebih cerah. Bagaimanapun perkara itu jelasnya akan diumumkan kelak selepas ambil kira formula pelaksanaannya. Saya yakin selagi kita kedatuk perpaduan kita kukuh, kerjasama kita dalam GPS, masa depan Sarawak adalah cerah. Baru 3 tahun kita dah nambah 3 bilion pendapatan Sarawak. Dan saya ada lagi formula nak nambahkan pendapatan negeri Sarawak. InsyaAllah ada masa saya madah dengan kita. Waktu tu biarlah saya mula congak dulu. Menurutnya, menerusi sumber pendapatan tambahan itu, pembangunan negeri akan terus dipertingkatkan termasuk permekasaan sistem pendidikan Sarawak dengan cara sendiri. Jelas Abang Johari, ia antara objektif penubuhan sekolah antarabangsa di negeri ini bagi menambah baik sistem pendidikan negara yang turut digunapakai di Sarawak. Bukan pribadi, tapi untuk masa depan negeri Sarawak. Itu pendirian tegas Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam mentakdirkan perjuangan dalam parti keramat itu. Tahap kesetiaan yang tinggi mampu meletakkan PBB pada perjuangan yang betul demi rakyat. Tegasnya, jangan kerana kecewa terus ambil jalan mudah untuk keluar dari parti sekaligus membelakangkan ikrar perjuangan setia sebelum ini. Kita sayang dengan parti kita. Banyak di sini tu lah yang ada tu. Tinggal kita semua tu, tinggal kita berjuang mempertahankan PBB. Akhirnya kita kedatuk. Tak nak frustration keluar. Apakah perjuangan kedaya? Yang kita perjuang bukan dari kita pribadi. Yang kita perjuang ialah untuk masa depan. Ini dia. Kalau frustration, tunggulah mungkin Tuhan lepas nyampainya. Masa belum sampai. Tak nak keluar. Beliau menggesa pucuk pimpinan sehingga peringkat akar umbi terus tabah dalam menghadapi cabaran. Dengan cara itu, katanya, keutuhan jalinan kerjasama perwakilan PBB akan terus terjamin demi kelangsungan perjuangan parti. Terus beri mandat kepada gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri PRN ke-12. Dengan sokongan padu terhadap kepimpinan GPS untuk terajui tampuk pemerintahan, ia beri peluang kepada pembangunan berterusan di negeri ini. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Mayen Jawong menegaskan hanya GPS yang berupaya membawa perubahan kepada Sarawak. Karena hanya GPS. Sekiranya kita dalam parti pembangkang dulu, I don't think we will have all this pembangunan. But because we were in government, we are in government today, so GPS will continue develop this area. And baru-baru ini, YB Ketua Menteri sudah membuat satu janjian. Kalau GPS masih menjadi kerjaan, selepas pilihan raya ini, the road from Tebada, Tamang, Tepai, Sebuti, Sebakar, Sebuang, Sadir dan Anarais akan dibina. Dan ini akan menalankan belanja hampir 200 juta ringgit. R3. So apabila ini sudah dibina, there be saving of time, kira-kira 1
1 jam untuk mereka dari Kuching ke Tebada. Kemenangan GPS pada PRN 12 kelak akan membolehkan kerajaan negeri meneruskan pelaksanaan projek pembangunan menerusi dasar yang telah ditetapkan. Mayen yang juga adun Tebedu berkata demikian pada Majlis Perasmian Landscape Bandar Mutiara Tebedu di Serian pada Sabtu. Mengenai perkembangan rancangan sekolah berpusat di Tebedu, Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Manin Jaung berkata pihaknya sedang berusaha meyakinkan penduduk di kawasan itu. Jelasnya, sekolah berpusat adalah penting untuk menggabungkan semua sekolah kurang murid SKM agar peruntukan senang disalurkan. Tapi di negeri Sarawak, sekolah-sekolah kurang murid ini, yang pertama, kita menggunakan polisi dari segi peruntukan adalah berdasarkan bilangan murid. Kalau sekolah ini besar, peruntukan akan besar. Kalau sekolah ini sekolah yang kurang murid, ini bergantung kepada bilangan murid. Dan ada sekolah yang hanya 8 orang saja. Kalau 8 orang, memang dari segi peruntukannya hanya untuk 8 orang saja. Sekolah tersebut akan mempunyai asrama dan pelajar boleh memilih sama ada untuk menetap di asrama atau di rumah sendiri. Selain memudahkan penyaluran peruntukan, sekolah berpusat juga mampu meningkatkan taraf pendidikan murid di mana guru-gurunya terdiri daripada mereka yang terlatih. Dan cadangan kita untuk mencantum sekolah-sekolah kurang murid, tutup sekolah-sekolah yang kecil ini supaya kita satu centralized school. Dan centralized school ini ada boarding. Dan ini untuk terpulang kepada mereka. Sama anda sanggup untuk menjadi penghuni asrama atau penghuni harian. Tetapi kita sedia kemudahan asrama. Dan di sini kita sudah membuat peruntukan sebanyak 25 juta. Dan tapaknya adalah tanah kerajaan persekutuan. Sementara itu, cadangan naik taraf sistem pendidikan turut dapat sokongan rakyat demi masa depan anak Sarawak yang lebih terjamin. Saya itu adalah kebaikan sebenarnya, kebaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita khasnya lah, yang akan datang. Ya, saya minta kepada ibu bapa supaya memberi sokongan kepada apa yang dirancang oleh kerajaan khasnya menteri-menteri kita yang berada di Sarawak ini. Ini untuk kemajuan anak-anak kita. Bukan masa sekarang tapi masa yang akan datang.
Berita seterusnya. Ada jalan maka adalah pembangunan. Dan itu kata Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni ketika ditemui pemberita mengenai jalan pesisir yang akan dibangunkan di kawasan beliau. Jelas Hazlan, fasa menentukan reka bentuk jambatan tersebut kini hampir siap dan kerja-kerja pembinaan akan dimulakan sejurus selesainya proses tender. Jalan pesisir adalah satu projek yang akan membuka dan memajukan kawasan-kawasan pesisir kita di mana terdapat banyak kampung. Dan untuk membangunkan sesebuah kawasan kampung, kita memerlukan jalan. Kalau ada jalan, maka adalah pembangunan. Jadi sebahagian daripada kawasan yang belum ada connectivity, belum ada accessibility adalah di antara Bako dengan Buntal, which is so near yet so far. Ini dekat tapi jauh. Jadi jarak jalan itu hanyalah 8.5 km. Itu saja. And then just one small bridge. Kos pun dalam 200 juta. And it can open up the area. It can mean so much to the people. Dan kita boleh membuat perancangan yang lebih teratur lah, terutama sekali perumahan, resort dan sebagainya. Ya, jadi tempat itu akan lebih membangun dan lebih maju lah. Dan keuntungannya adalah kepada rakyat. Ya. Jalan itu sekarang dalam design phase, tengah design dan hampir siap. Selepas design dia akan tender lah, dan selepas tender dia akan mulakan projek. Ya, itu adalah peruntukan belanjawan tahun lepas. Ya. So the peruntukan is there already. It's not something that we have to apply. It's already approved lah by the state government. Hazlan berkata demikian selepas melancarkan program inisiatif inklusif organisasi di BKU bersama komuniti di Kampung Senari pada Sabtu. Sementara itu, beliau juga memberitahu bahawa jambatan itu kelak akan menghubungkan beberapa kawasan pesisir di Sarawak. Satu lagi projek yang besar yang sedang dalam perancangan dan hampir-hampir diluluskan, saya rasa semua tahulah, kerana ianya telah pun diumumkan sewaktu pelancaran jambatan Bako yang baru. Jambatan Bako, kita dah pun ada jambatan Bako yang kita tunggu beberapa puluh tahun, akhirnya ada jambatan Bako. Dan selepas jambatan Bako akan ada satu lagi jalan menuju ke Kampung Buntal. So Bako Buntal akan dihubungi dengan satu jalan. Maka dengan itu lengkaplah jalan pesisir, ya, projek jalan pesisir daripada Teluk Melano sehinggalah ke Rampungan, dari Rampungan pergi ke Buntal, tempat ke Damai, balik pada Damai pergi Buntal, dari Buntal boleh pergi Bako, dari Bako boleh pergi Tanjung Bako, dan dari Tanjung Bako boleh pergi Serahan dan terus ke Sepuyau dan seterusnya. Ini barunya complete the missing link di dalam projek jalan pesisir Sarawak. Ya, itulah missing linknya. Bako Buntal, dia mesti di link supaya bukan saja projek itu complete, tetapi juga boleh membuka kawasan tersebut untuk pembangunan seterusnya di masa-masa akan datang. Sarawak menerima lebih RM5 juta hasil agihan cukai pelancongan bagi tahun 2019. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, agihan itu diperoleh daripada 50% hasil kutipan yang dilaksanakan di negeri ini. Bukan meminta, tetapi kata Nancy, Kerajaan Persekutuan hanya berkongsi sumber pendapatan secara adil kepada negeri melalui pelaksanaan cukai pelancongan. It is 50% out of the tax received kan, 50%. So 50% kita bagi kepada state. So Sarawak, I was informed is about 5 million plus. 5 million. Tapi Sabah highest so far. How much Sabah? Sabah about 20 over million. 20 over million Sabah. Okay, insyaAllah kita akan dibantu juga. Saya rasa bukan Sarawak ni nak minta bantu, tetapi to be fair with Sarawak, sebab banyaknya dari segi tax semuanya diterima oleh federal, maka kita layak untuk dipertimbangkan juga, ya.
Sementara itu, Nancy juga menekankan tentang pemerkasaan produk pelancongan domestik khususnya di kawasan Batu Kitang. Ia mampu menggalakkan rakyat tempatan untuk melihat keindahan tebingan sungai di kawasan itu yang berpotensi untuk dijadikan lokasi pelancongan domestik baharu. Malah beliau turut menggesa wakil rakyat tempatan untuk bekerjasama dengan agensi berkaitan mengenal pasti produk pelancongan yang dapat dikomersialkan. Capitalize kawasan yang ada di kawasan kampung ini. Kita di tebing sungai. Sebab itu saya melihat apa yang berada di kawasan ini, kita boleh menggunakan sungainya untuk dijadikan satu produk pelancongan pada kali ini. Dan kita tahu bahawa kita sedang mempromosi pelancongan produk domestik. Dan di sini saya rasa tiba masanya untuk kita balik kepada river taxi untuk menggalakkan orang tempatan ataupun siapa-siapa saja bila datang ke sini boleh menyaksi sendiri keindahan kawasan ini, selain daripada mengindahkan tebing-tebing sungai dan juga membinakan sebelah sana untuk dijadikan satu gambaran dan suasana yang friendly, friendly lah, tahulah kita kadang-kadang kita nak cari masa tu, cari bahasa dia susah. Friendly because it is very eco-friendly. Bagi merancakkan sektor pelancongan di Batu Kitang, aspek keceriaan landscape-nya perlu dinaik taraf. Ia termasuk pembangunan infrastruktur yang berpotensi beri impak positif kepada penduduk setempat. Untuk mencapai hasrat itu, pelan pembangunan tebingan sungai telah dirangka yang melibatkan 5 buah kampung di Batu Kitang. Lebih menggembirakan, permohonan itu telah diserah kepada Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Pengerusi Majlis Perbandaran Pedawan, Loh Kier Chiang, berkata projek ini akan meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Batu Kitang Jaya, Batu Kitang Lama, Lidah Tanah, Bukit Panco, Bunga Lampang. Dan saya nampak ini 30 juta dengan investment akan membawa juta-juta dia peluang dan pendapatan kepada 5 kampung sini. Loh yang juga merupakan adun Batu Kitang berharap agar pemimpin komuniti dan penduduk bekerjasama menjaga kebersihan kerana kawasan Padawan adalah sangat unik dengan sungai dan tempat pelancongan. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Batu Kitang turut mengharapkan pembangunan yang pesat di kampung mereka. Zon 1, Zon 2 dan Zon 3. Zon 3 itu meliputi 5 kampung. Jadi kami di sini memang mengharapkanlah pembangunan oleh kerana Batu Kitang itu dah dinaik taraf menjadi satu adun. Jadi selayaknya kami mendapat pembangunan yang seadil-adilnya daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Tiada kes positif dilaporkan hari ini dan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 699 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan turut memaklumkan satu kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. 4 kes pulih adalah dari Hospital Bintulu, manakala satu lagi kes dari Hospital Umum Sarawak. Seramai 11 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital, 7 dirawat di Hospital Bintulu, 3 di Hospital Umum Sarawak dan seorang di Hospital Miri. JPBNS turut memaklumkan sebanyak 8 PUI baru dilaporkan dan satu kes PUI masih menunggu ujian makmal. Sementara itu, kluster alam di Bintulu satu-satunya kluster aktif dengan jumlah kekal. Sementara itu, kluster alam di Bintulu satu-satunya kluster aktif dengan jumlah kes kekal sebanyak 8 kes.
Seramai 9,162 individu disahkan sedang menjalani proses kuarantin wajib selepas pulang dari 32 negara. Manakala 66 lain dihantar untuk rawatan lanjut di hospital. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kesemua mereka tergolong dalam kelompok 23,590 penduduk yang pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa bagi tempoh 24 Julai hingga 5 September. Sementara itu, 9,849 proses sanitasi dilaksanakan menerusi operasi sanitasi awam COVID-19 di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac lalu. Ismail Sabri berkata operasi merangkumi 130 zon itu dilakukan ke atas 12,965 permis terbahagi kepada 2,706 pusat perniagaan, 5,703 bangunan kerajaan dan 1,596 kawasan perumahan. Operasi turut diadakan di 8 zon iaitu 3 zon kuning dan 5 zon hijau membabitkan 6 negeri antaranya Pulau Pinang, Sabah, Selangor, Melaka, Sarawak dan Kedah. Beralih ke berita sukan. Laluan sukar buat skuad Kuching FA dalam menghadapi saingan Liga Premier musim ini apabila masih gagal mencari sebarang kemenangan. Perak 2 yang menerima kunjungan Kuching FA pada Sabtu tidak melepaskan peluang apabila mempunyai kelebihan beraksi di laman sendiri. Gol pembukaan Perak 2 dihasilkan menerusi Khairul Ashraf pada minit ke-15. Selang 10 minit kemudian, Nazmi Ahmad meletakkan tuan rumah di depan dengan kedudukan 2-0. Masuk pada babak kedua, Perak 2 sekali lagi menambah duka Kuching FA kali ini menerusi Adib. Tidak lama selepas itu, Kuching FA berjaya menghasilkan gol menerusi pemain berpengalaman Joseph Kalangti pada minit ke-54. Namun tuan rumah tidak memberi laluan mudah buat skuad Merah Putih apabila Adib sekali lagi menambah koleksi jaringan. Sebelum tamat whistle perlawanan, Perak 2 berjaya menghasilkan jaringan kelima menerusi Sacha. Kekalahan itu menjadikan Kuching FA berada di kedudukan tercorot dalam carta Liga yang sekadar berjaya pungut satu mata selepas mengharungi 6 perlawanan. Persatuan Gusti Lengan Sarawak bakal menganjurkan kejohanan Gusti Lengan peringkat negeri pada 26 September ini di Dewan Redeem Centre Bau. Menurut Presidennya Matthew Barin, objektif penganjuran kejohanan kali ini berperanan untuk melahirkan lebih ramai lagi bakat-bakat terpendam yang akan dipilih untuk mewakili Sarawak ke kejohanan peringkat kebangsaan kelak. Okey, menganjuran kali ini pertandingan Gusti Lengan peringkat negeri Sarawak ataupun kejohanan Gusti Lengan negeri Sarawak yang kita kira sebagai pemilihan di peringkat negeri untuk kejohanan Gusti Lengan peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 7 dan 8 November 2020. Jadi kejohanan ini adalah yang kali ketiga kita buat secara rasminya pada 2018 kita akan melaksanakan standard operating procedure juga SOP yang agak ketat kali ini sebab kita tidak menggalakkan penonton untuk datang ataupun hadir bersama pada kejohanan tersebut. Jadi kita guna SOP iaitu maksima dalam 200 tidak lebih daripada 250 orang lah untuk berada dalam dewan tersebut. Dewan itu besar. Jadi kita berharap bakat-bakat terpendam yang ada di seluruh negeri Sarawak ni akan tampil pada hari kejohanan tersebut. Setakat ini seramai 20 lebih penyertaan telah mendaftar. Penyertaan masih lagi dibuka sehingga 18 September ini. Bagi yang berbakat, anda digalakkan untuk menyertai kejohanan ini. Layari Facebook rasmi Sarawak Arm Wrestling Association SASA untuk pertanyaan lanjut. Baiklah, sekian sahaja buat masa ini. Terus setia bersama kami di TVS untuk berita terkini. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.